Hai, nama saya Muhammad Faiz Musafaka. Saya mengambil ijazah pendidikan di Blitar. Nomor kependekan saya ialah MS 250 535656. Semua, nama saya Olivia Angel Jamili. Nomor metrik saya MS 250534357 dan saya mengambil ijazah sarjana muda pendidikan di Blitar. Hari ini kami akan membincangkan tentang isu penebangan hutan di Malaysia. Oke, hutan boleh ditaklifkan sebagai satu komuniti besar, satu pokok besar, serta hewan dan serangga yang hidup dalam berbagai habitat. Bagi mencapai tahap pertumbuhan dalam dan pembiakan yang optimum, yang memerlukan cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Hutan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia dan juga hewan. Namun, fenomena penebangan hutan secara berlebihan memberikan impak dan implikasi yang besar kepada penghuni. Tadi kawan saya sudah menerangkan apa itu hutan. Jadi dalam isu penebangan hutan ini semestinya sudah tentu ada dilema moral yang timbul, seperti di satu pihak, contohnya syarikat pembangunan berpendapat bahwa aktiviti ini memberikan impak yang baik kepada negara, namun sebaliknya masyarakat orang asli mempersoalkan keadilan tindakan ini kerana menghilangkan habitat semula jadi, pencemaran sungai dan menyebabkan gangguan ekosistem. Oleh itu, konflik yang timbul apabila keuntungan jangka pendek diberikan keutamaan mengatasi kelestarian jangka panjang. Antara pihak yang terlibat dalam penebangan hutan di Malaysia, yang pertama sekali ialah kerajaan. Hal ini dikatakan demikian kerana pembangunan didefinisikan sebagai suatu perubahan yang dapat dicapai, yaitu daripada suatu keadaan yang mundur pada keadaan yang lebih maju. Pembangunan dapat dilihat dari segi pembangunan ekonomi, yaitu peningkatan dalam taraf hidup masyarakat, kemudahan asas, dan infrastruktur. Oleh itu, fenomena pembangunan kawasan bandar atau urban sprawl semakin jelas mengancam hutan semula jadi di negara-negara maju. Sementara keperluan untuk menyediakan prasarana dan pembinaan infrastruktur yang lebih sempurna di negara-negara membangun turut menjadi satu faktor. Hutan terpaksa dibuka untuk membina bangunan dan jalan raya, dan setiap tahun kawasan baru akan dibuka, dan semakin banyak hutan hilang dari pandangan. Antara pihak yang terlibat di dalam isu penebangan hutan ini ialah masyarakat orang asli, orang awam, dan juga pekerja-pekerja syarikat penebangan hutan yang terkesan dengan banjir ataupun pemanasan global. Seterusnya kita akan membahas teori falsafah yang ada di dalam isu yang kita bentangkan tadi, yaitu teori utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan pandangan moral yang menilai sesuatu tindakan berdasarkan sejauh mana yang memberikan manfaat kepada majoriti. Melihat kepada teori falsafah ini, penebangan hutan mungkin terlihat wajar sekiranya tindakan ini membawa keuntungan ekonomi kepada orang, termasuk kerajaan, pekerja industri pembalakan, dan pengguna hasil hutan. Tetapi, melihat daripada kesan jangka panjang yang negatif, seperti banjir, kepupusan spesies hewan, membuktikan yang kesan yang saya jelaskan tadi tidak berkekalan. Jadi, dari sudut pandang utilitarianisme ini, tindakan ini menjadi tindakan yang tidak bermoral karena kesan buruk yang diperoleh melebihi manfaat. Saya akan membincangkan teori falsafah etika alam sekitar dalam topik penebangan hutan di Malaysia. Yang pertama sekali ialah antropocentrisme. Teori antropocentrisme bermaksud penebangan hutan boleh diterima jika membawa faedah ekonomi kepada manusia. Antara contohnya ialah pembalakan, pembangunan,
dan perumahan. Antara implikasi yang kita boleh dapat dalam teori antroposentrisme ialah penjagaan hutan yang mengancam kesejahteraan manusia seperti banjir, pencemaran udara, atau pemanasan global. Seterusnya, mari kita masuk kepada matlamat pembangunan MAPAT 13 ataupun SDG 13 yang berkait rapat dengan isu yang kita bawakan hari ini. Penebangan hutan menyumbang kepada peningkatan pelepasan karbon dioksida yang mencepatkan proses pemanasan isu global. Jadi, SDG 13 ini secara tidak langsung menyeru kepada semua negara, termasuk Malaysia, mengambil langkah bersepadu dalam mengurangkan kesan perubahan iklim. Penebangan hutan secara tidak lestari bukan sahaja menjejaskan alam sekitar tempatan, tetapi juga mengancam komitmen Malaysia terhadap agenda global. Yang telah saya dapat sepanjang mengkaji isu ini ialah saya belajar bahawa nilai dan amanah dan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan amatlah penting dalam kehidupan seharian. Selain itu, saya juga menyedari setiap keputusan yang dibuat akan memberikan kesan jangka panjang terhadap generasi yang akan datang. Saya menyadari bahwa betapa pentingnya hutan kepada keseimbangan alam dan kelangsungan hidup manusia. Hutan bukan sekadar tempat tinggal bagi flora dan fauna, tetapi juga berperanan penting dalam menstabilkan iklim dan kualiti udara dan air. Oleh itu, kita semua punya tanggung jawab untuk memelihara alam